Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua yang mendengar sesi perbentangan saya pada hari ini mengenai program pementaran JKR bagi tahun 2021. Saya Raja Puteri Zarif Ana binti Raja Soh merupakan menti kepada IR Sharifah Rafiza binti Said Husin akan membentangkan hasil penglibatan kami di dalam program pementaran pada tahun ini. Seperti yang kita sedia maklum, penerangan terhadap objektif telah pun dibentangkan pada awal sesi program pementaran dijalankan. Di sini saya akan jelaskan kembali objektif program pementaran dijalankan. Objektif program ini adalah menggabungkan jalinan ilmu pengetahuan dan kemahiran dalam situasi pekerjaan yang sebenar di pejabat. Kedua, menangani masalah pengurusan diri di pejabat untuk menghasilkan kualiti kerja yang tinggi. Ketiga, menggunakan kemahiran berfikir dan pengurusan diri untuk menyelesaikan masalah serta membuat keputusan yang rasional di pejabat. Keempat, menjalankan tanggungjawab di dalam dan di luar pejabat dengan penuh yakin. Kelima, menggalakkan budaya pembelajaran sepanjang hayat. Program pementoran ini dijalankan selama 6 bulan bermula pada 9 April 2021 dan telah pun berakhir pada 23 September 2021. Program ini terdiri daripada 5 fasa. Fasa 1, fasa membina kepercayaan. Fasa 2, fasa mengenapasi kompetensi. Fasa 3, fasa strategi membina kompetensi. Fasa 4, fasa membina kompetensi baru. Fasa 5, fasa penilaian. Fasa 1 iaitu membina kepercayaan. Fasa ini merupakan proses pengenalan antara mentor dan menti dengan lebih mendalam. Berikut adalah beberapa gambar semasa program pementoran dijalankan. Seterusnya, izinkan saya menceritakan sedikit tentang diri saya. Nama diberi Raja Puteri Zarif Ana binti Raja Soh, seorang jurutera awam, skim kejuruteraan, dilahirkan pada 12 Oktober 1989, asal Macang, Kelantan, status berkahwin, suka melancong, suka nasi ayam penyet dan warna kegemaran adalah warna hijau. Sebelum saya meneruskan dengan lebih lanjut, izinkan saya memperkenalkan mentor yang telah banyak membantu dan menolong saya dalam program ini. Beliau adalah IR Sharifah Rafiza binti Said Husin, seorang jurutera awam kanan dalam skim kejuruteraan, dilahirkan pada 8 Julai 1978, berasal dari Kuala Lumpur, berstatus berkahwin, suka melancong dan menonton movie, sukakan pasta dan warna kegemaran purple. Seterusnya, fasa 2, fasa mengenapasi kompetensi seseorang menti. Fasa ini adalah proses di mana mentor akan mengenapasi kelebihan dan kelemahan seorang menti. Proses menilai kelebihan dan kelemahan menti dapat diukur melalui penilaian terhadap personaliti, kemahiran khusus dan kemahiran generik menti. Kajian akan dibuat berdasarkan beberapa 3 faktor ini untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan menti. Berikut adalah senarai-senarai kelemahan dan kekuatan menti. Menti adalah seorang yang suka bercakap, mempunyai kelemahan dan mudah terlupa, kurang serius, tidak gemakan peraturan, seorang emosional, mudah bertukar fikiran dan suka bergaul dengan orang ramai. Akan tetapi, menti adalah seorang yang ekstrovert, peramah, optimis, seorang yang bersemangat, kreatif,
bertenaga dan sentiasa bersedia dan menjadikan satu tugasan kepada sesuatu yang menyeronokkan. Menti adalah mempunyai kelemahan dalam bidang teknikal di tapak, kurang kemahiran berinteraksi dengan kontraktor, kurang kemahiran dokumentasi di tapak bina, kurang kemahiran mengurus pelanjawan dan sumber projek, kurang dalam kemahiran pengurusan projek, bidang keselamatan dan kesihatan, dan bidang lain selain kejuruteraan awam dan struktur. Tetapi, Menti adalah seorang yang mahir dalam perisian komputer untuk tujuan reka bentuk, pengiraan reka bentuk, mahir dalam berhubung dengan pelanggan dan profesional lain seperti arkitek, mekanikal, elektrikal dan sivil, dan mahir dalam menyelesaikan masalah reka bentuk. Dalam kemahiran generik pula, Menti lemah dalam pengurusan awam, lemah dalam berbahasa Inggeris, lemah dalam pengurusan masa, dan lemah dalam memberi pendapat dan kurang penampilan dan berdisiplin. Akan tetapi Menti mempunyai kekuatan dalam kebolehan mengurus dan menggunakan sumber, kebolehan menggunakan aplikasi ICT, kebolehan dalam berkomunikasi dengan berkesan, kebolehan dalam bekerja dalam pasukan, kebolehan dalam melaksanakan aktiviti mengikut skop tugas masing-masing. Seterusnya, fasa 3. Fasa 3 adalah fasa strategi membina kompetisi. Fasa ini adalah proses di mana mentor dan menti akan berbincang aktiviti-aktiviti dan strategi yang akan dijalankan sepanjang program pementoran bagi membina kompetensi menti. Berikut adalah strategi dan aktiviti yang telah dijalankan semasa program pementoran dijalankan. Untuk membina dan menambah baik personaliti menti, penghayatan terhadap nilai-nilai murni dalam tonggak 12 dijalankan, mengadaptasikan nilai-nilai murni yang harus ada pada seseorang penjawat awam. Untuk kemahiran khusus, menti menyertai kursus-kursus teknikal yang diajukan oleh jabatan dan cawangan. Contoh kursus yang telah disertai oleh menti adalah kursus BIM, kursus sistem IBS, kursus seismic design. Selain itu, untuk kemahiran generik, menti haruslah membanyakkan pembacaan bahan bacaan yang berunsur ilmiah dan menyertai dalam kursus-kursus yang membantu dalam kemahiran generik sebagai contoh kursus pengurusan masa, kursus back to basic untuk pegawai baru. Berikut adalah kursus-kursus yang telah diikuti menti dalam membina kompetisi beliau. Disebabkan musim COVID-19, terdapat juga kursus yang terpaksa diikuti secara maya. Seterusnya, fasa 4. Fasa membina kompetensi baru. Fasa ini adalah fasa di mana mentor dan menti menganalisa strategi yang telah dijalankan adalah berjalan seperti yang dirancang. Mentor akan melaksanakan aktiviti yang telah dirancang. Menti melaksanakan aktiviti yang telah dirancang dan dipantau oleh mentor. Kedua,
Memantau perkembangan menti. Mentor akan memantau aktiviti yang telah dijalankan oleh menti supaya sejajar dengan perkembangan menti. Di sepanjang program dijalankan menggunakan borang lampiran B. Menganalisa kekuatan dan kelebihan aktiviti yang dijalankan. Mentor dan menti menganalisa kekuatan dan kelemahan aktiviti yang telah dirancang dan menambah baikkan aktiviti bagi mencapai objektif pementoran. Selain itu, penyerapan nilai-nilai murni daripada tokoh pegawai yang dikagumi. Menti mengkaji dan mendalami latar belakang tokoh pegawai yang dikagumi dan seterusnya menjadikan beliau sebagai role model ke arah kecemerlangan dalam kerjaya menti. Seterusnya, fasa 5. Fasa 5 adalah fasa di mana mentor akan menilai menti dari sudut pencapaian terhadap pelaksanaan aktiviti yang telah dijalankan sejajar dengan perkembangan menti. Berdasarkan penilaian menggunakan borang di lampiran 5A menunjukkan hasil positif terhadap perkembangan menti. Berikut adalah penilaian yang telah buat sebelum dan selepas program pementori dibuat. Hasil mendapati pelaksanaan program pementoran ini memberi impak positif terhadap perkembangan menti. Sekian sahaja perbincangan saya pada hari ini. Terima kasih mentor, terima kasih penyelaras dan semua yang terlibat dalam program pementoran ini. Assalamualaikum.